Okey korang, dah siap dah flat lay untuk tunjuk komponen-komponen yang diperlukan untuk buat full suspension restore untuk Proton Privé. Okey. Alright, mari kita mula daripada atas flat lay. So yang korang tengok ni semua, okey, yang ini ialah komponen-komponen untuk absorber front So kalau korang tengok dekat sini, kita tengok item yang pertama. Yang ni ialah absorber mounting, front absorber mounting, okey, dan mounting king. Okey. So bawah absorber mounting ni kita akan ada bearing, okey. Bearing untuk absorber lah. Okey, so selalunya dia akan duduk kat bawah ni. Okey, macam tu. Right. And then komponen yang bawah dia satu lagi ialah seat spring upper. Seat spring upper dia akan duduk dekat bawah bearing ni lah. So keadaan dia macam ni. Okey. So selalunya dia yang akan pegang absorber tu lah, absorber depan. Okey, selalunya kalau kita buka bahagian enjin kan, bila kita buka bahagian enjin, selalunya kita akan nampak benda absorber mounting ni. Kalau kita buka enjin, dia akan ada kat sini. Aku tak buka lah enjin aku pula, tapi dia akan ada kat sini. Lepas tu dia akan dipegang oleh satu bar ke absorber mounting yang satu lagi yang kat sebelah sana nanti. Aku tak buka pula. So bar ni yang selalu orang tukar jadi macam ultra racing bar yang warna putih tu. Tapi aku tak tukar, aku punya still stock. Okay, next kita ada spring. Okay, spring dia, spring pun aku tukar baru. Memang aku cakap full restore kan, so semua baru lah. Okay, lepas tu yang ni absorber dia, absorber depan brand Kayaba. Okay, dan antara komponen yang penting untuk absorber ni juga, dia ada dia punya absorber shaft bush. Okay, dia akan duduk kat atas nanti. Okay, absorber shaft bush ni kalau dia diperbuat daripada getah tau. So bila buat daripada getah, selalu benda ni akan cepat keras ataupun dia crack ataupun pecah. Tu yang akan boleh menyebabkan banyak bunyi-bunyi tu. So selalunya kalau beli absorber shaft bush ni, dia akan datang pair, kiri dan kanan. So basically kebanyakan barang ni dia bila kita beli kan, dia pair lah, okay, kiri dan kanan lah. So kalau beli memang dapat satu set. Okay, yang ni ialah front absorber cover. So absorber cover ni pun diperbuat daripada getah, senang pecah, keras, koyak apa semua. So kalau benda ni koyak ataupun pecah, okay, benda ni sebenarnya fungsi dia duduk kat atas absorber ni lah, tutup benda yang akan naik turun dekat absorber ni. Okay, benda ni kalau kita buka besi ni, dia akan naik turun ikut kita punya suspension kan. Benda ni fungsi dia untuk tutup benda ni daripada kena habuk, especially pasir. Kalau pasir masuk dalam ni, kena dekat kita punya absorber, tu yang menyebabkan absorber kita cepat rosak tu. So kalau absorber kita cepat rosak, make sure check benda ni, make sure dia punya getah ni tak pecah lah. Alright, itu ialah komponen-komponen yang ada dekat absorber depan lah. Okay, so untuk suspension dekat bawah absorber, yang pegang absorber ni, yang melekat dekat tayar apa semua, okay, kita ada dua komponen penting lah. Yang besar ni, lower arm. Lower arm ni penting sebab bila korang beli, korang kena tengok, sebab lower arm ni ada lower arm kiri, lower arm kanan. So yang ni kalau korang tengok kan, dia tulis kat situ lower arm front, lower arm right. So ini belah kanannya. So kat lower arm ni ada 3 bush. Satu bush kat sini, ni besi tapi dalam ni getah. Satu lagi kat sini, okey, besi, yang ni getah lah. Okey, dan satu lagi kat sini. Yang ni pun ada getah juga, aku tak malas nak buka benda ni. Okey, so benda ni semua ni, yang getah-getah ni yang senang pecah lah, keras lah. Tu yang menyebabkan bila lama-lama handling tak best, bunyi-bunyi, benda-benda tu semua. Tapi kalau korang nak jimat, kalau korang tahu getah mana yang pecah, korang boleh beli bush ni je. Bush ni je, lepas tu ganti kat kedai besi. Macam dia orang kena press, kena guna mesin untuk tukar bush je. Arm guna arm yang lama. Tapi beza dia dalam berpuluh-puluh, beratus juga, aku tak tahulah. Tapi adalah beza, murah sikit lah. So yang ini ialah lower arm belah tadi yang belah mana? Tadi belah kiri, yang belah kanan. Yang ni yang lower arm belah kiri. Left dia tulis ni, front lower arm left. So memang bila aku beli, dia datang dalam plastik macam ni lah. So esok kita akan buka untuk pasang lah. Alright,
So settle. Yang ini semua ni ialah full suspension system untuk bahagian depan lah. Okey, selain sebab bahagian depan ni kita ada steering juga. So steering tu memainkan peranan jugalah bila kita corner apa semua kan. So ada komponen-komponen ni juga. So benda lah ni ialah komponen-komponen yang menyebabkan kita boleh berpusing. Tayar kita boleh berpusing kat depan. Steering. Okay. So yang ini ialah bush. Steering rack rubber bush. So steering rack punya bush ni dia ada 3 lah. 2 yang kecil, 1 yang besar. Buat daripada getah juga. Okay, buat daripada getah. So bila buat daripada getah macam aku cakap lah, kerap kena tukar lah. Dia keras lah, dia lembik sangat lah, pecah lah. Okay. Ada orang yang tukar juga silikon. Tapi silikon ni bila korang tukar, dia punya handling jadi tak sedap. Bukan tak sedap, dia akan tahan. Dia tahan, tak payah tukar lama. Tapi dia punya, aku rasa NVH dia akan kacau. NVH tu noise, vibration, hoarseness, something like that lah. Macam bila bawa tu rasa tak smooth sangat lah. So kalau tukar getah dia akan smooth. Tapi getah ni kena selalu tukar lah sebab dia tak tahan. Okay. Lepas tu ada steering rack punya cover. So steering rack ada dekat bahagian tengah-tengah dalam kereta tu. Okay. Tapi steering rack mahal lah. Kalau nak tukar satu baru aku rasa 1,000 lebih aku rasa, kalau tak salah lah. So steering rack kita tak tukar. Steering rack guna yang asal sebab steering rack okey lagi. So kita ni ada steering rack cover. So ujung steering rack tu ada steering rack end. Okey. Dan yang ni ialah tie rod. Tie rod ni akan sambung kat sini. Sini akan sambung dekat steering rack. Okay. Steering rack yang ni akan cover steering rack kat ujung lah. Okey. So yang ini ialah komponen untuk steering rack lah yang kita boleh tukar sekali. Alright. Now bahagian belakang pula. Bahagian belakang ni dia punya lebih kurang sama lah dia punya absorber system dia. Absorber dia kecil sikit kat belakang. Okey, nampak absorber dia. Kita tengok absorber dulu lah. Okey, absorber dia kecil sikit, brand Kayaba juga. Okey. Atas absorber ni macam sama macam kat depan, dia ada absorber cover. Absorber cover belakang dia akan masuk. Getar-getar sikit. Dia akan masuk macam ni. Okey, untuk make sure tak ada pasir ke apa masuk. Dan ada bush. Bush ni Mountain King tak jual yang rubber. So aku terpaksa beli yang silikon punya. Tapi silikon punya macam aku cakap tadi lah, dia tahan tengok. Dia tak lembik macam rubber. So dia akan tahan. Okay, tak susah nak pecah apa semua, boleh tahan lama. Tapi dia punya NVH dia takkan ni lah, korang try Google tengok dia punya pro and cons antara guna rubber dengan silikon. Okay. Right, yang ni ialah absorber shaft bush. Sama macam kat depan pun tadi ada shaft bush. Okay. Ini mounting. Yang ini ialah mounting, absorber mounting kat belakang lah. Absorber mounting kat belakang datang sekali dengan 2 bush dia. Okay. Okay, bezanya kat depan. Kat depan tak ada dia punya spring tu. Tak ada getah tau. Kat belakang ni ada getah 2. Satu getah kat bawah, satu getah kat atas. Ini dia punya spring coil. Okey. So nanti esok kita tengoklah macam mana kita pasang. Saya tak pandai pasang. Saya pun tak tahu, tak ada pandai pasang, tak ada alat nak pasang. So esok kita bawa pergi kedai lah untuk tengok macam mana nak pasang. Nanti kita buat video lagi macam mana nak pasang pula. Alright, yang tu ialah absorber punya komponen dekat belakang lah. Nanti kat dalam ni lah. Okay. Alright. So next ialah suspension system untuk belakang. Suspension system belakang ni dia rumit sikit. Dia ada lebih sikit benda compared to depan. Depan macam ada 2 je, nampak ada suspension absorber link dengan lower arm je. Okey, ini ada 2 item tambahan. Okey. So macam biasa lower arm dia. Ini lower arm. Dia tulis R kat sini, maksudnya right lower arm. So, kita ada left lower arm juga kat sini. Saya tak buka lagi. Okey. So right lower arm. Okey. Kita ada stabilizer link. Stabilizing belakang dia pendek sikit. Stabilizer link depan, yang kat depan tu nampak tepi lower arm ni, stabilizer link dia yang tu panjang sikit. Okey. Okey, stabilizer link belakang dia pendek sikit. Okey, sini pun ada getah, nampak. Getah ni berbuat daripada silikon. Tak tahu kenapa Mountain King dia tak ada jual yang yang getah punya. Dia
apa silikon je. Dia punya bush ni, sorry getah lah. Dia punya bush ni silikon. Okey. Okey. Next ialah yang ni orang Melayu panggil yang ni tulang anjing. Yang ni orang Melayu panggil sabit. Dua-dua ni kita panggil upper arm. Upper arm besar, upper arm kecil. Tulang anjing, sabit. Okey. So kebanyakan orang aku tengok dah tukar upper arm ni. Upper arm yang sabit ni. Upper arm yang sabit ni banyak yang selalu kena tukar awal. Kenapa tak tahu. Tapi kalau upper arm sabit ni problem kat bush dia, selalunya tayar belakang akan makan dalam lah. Aku pun pernah tukar sekali tapi tayar belakang tak sempat makan dalam. Aku tak puas hati bunyi kokek kat belakang. Aku pergi check. So memang dah tukar baru. Tapi dah lebih kurang 8 bulan juga aku dah tukar. Kalau korang tengok upper arm ni, kat sini ada bush dia. Bush dia tu dalam tu besi tapi antara besi tu memang ada getah. Okay. Benda ni keras tau. Keras, aku tak boleh nak gerak. Susah nak gerak. Memang keras. Okay. Sama juga untuk tulang anjing ni. Okay. Ni ada getah. Sini pun ada getah. Okay. Sini pun ada getah. Getah-getah ni yang selalu out. Bila out je, tu yang menyebabkan bunyi lah. Ride handling tak sedap lah. Okay. Okay, mari aku tunjuk korang. Aku ada simpan lagi aku punya sabit yang lama. Aku dah tukar tu. Ni sabit lama aku sepasang. Dah tukar. Okay. Kalau korang compare kat sini. Okay. Tengok yang tadi aku tak boleh tolak tau. Yang ni senang je nak tolak, nampak? Senang gila nak tolak. So dia punya rubber tu dah habis terus. Tu yang menyebabkan korang punya tayar boleh botak. Bukan botak, apa macam botak belah dalam. Dia makan dalam. Tengok yang ni pun longgar. So benda ni yang rubber ni lah yang selalu problem lah. Tapi rubber ni kalau korang nak jimat, korang boleh je pergi kedai besi, beli bush ni saja. Kedua kedai besi tu tolak bush ni keluar, ganti bush baru, pakai balik benda ni. Tapi akan banyak kerja lah. Nak beli rubber, nak beli bush lah, nak bawa pergi kedai besi lah, nak suruh pasang lagi lah. Lagi senang kalau korang beli terus satu baru macam ni. Beli satu terus baru macam ni. Satu baru macam ni aku tak ingat lah harga dia berapa. Aku rasa kalau sepasang dalam 200 lebih kot. Satu ni dalam 100 lebih lah kalau tak salah aku. Nanti aku check balik lah. Aku akan update nanti dekat ruangan komen berapa harga dia. Tapi yang ni benda yang satu tukar. Tapi baru, walaupun baru je tukar dalam 8 bulan, aku rasa bila aku buat full suspension restore ni, aku rasa aku nak tukar semua sekali. Okay. So yang ni set belakang, full suspension system. Depan tu set depan full suspension system, termasuk yang ada dekat sini ialah steering rack punya komponen lah. Yang ni full suspension, yang ni suspension depannya sistem. Yang ni steering rack punya komponen. Okay. So aku buka sebelah je. Ada lagi yang aku tak buka ni banyak ni So hari ni nak kena pack masuk dalam kereta lah. Sebab esok kita orang nak try pasang lah. Alright, harap sharing ni bermanfaat. Kalau korang rasa sharing ni bermanfaat, bagi idea kat korang ke, ataupun tahu apa nak buat lepas ni kalau suspension dengan handling tak sedap, boleh tolong subscribe channel ni. Boleh tolong like juga. Okay. Boleh tolong share kalau korang rasa member-member korang boleh ambil manfaat daripada video ni lah. Okay. Nanti aku buat video lain lah kalau ada masa dan kalau ada apa-apa idea lain yang aku nak buat kat kereta ni. Alright. Assalamualaikum.